berpikir meninggalkanmu. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamanya gelap, terbelenggu ikatan tanpa manisnya cinta. Memaksa hidupku menapaki jalan arah yang tak pernah ku mau dari hatiku. Engkau pun hadir, memberi cahaya, membangunkanku dari suramnya mimpi ngeri, menuntun hatiku ke palung asmara, menghidupkanku dari suramnya mimpi ngeri. Engkaulah cinta yang selama ini aku cari. Ku relakan jiwa untuk menjadi penghuni dalam sangkar hatimu, karena engkaulah nadia menghidupkan aku, yang mampu melarutkan setiap sepi hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda penonton setia Wanita hari ini. Itu dia tadi persembahan pembukaan oleh Adi Priyo dari Six Sense dengan lagunya Relakan Jiwa. Hari ini bertemankan saya dan juga Irina. Dan yang pastinya hari ini di hari Minggu, hari Sabtu, kami ingin memberikan sesuatu yang ekstra kepada anda di WH Extra hari ini. Kami nak bawakan yang kami rasa boleh jadikan inspirasi untuk kediaman anda. Kalau lihat daripada susunan atur dalam set kita ni pun selalunya dekat bahagian sini memang kosong. Tapi hari ini kita menata rias sedikit untuk memberi serba sedikit idea kepada anda yang sukakan hiasan dekorasi rumah. Ya, betul. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini juga adalah tentang hiasan dalaman rumah. Jadi kepada anda, kalau ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada tetamu istimewa kami di studio, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kalaulah Yana sendiri kan, bila sentuh tentang konsep kediaman rumah ini, dekorasi dalam rumah, setiap daripada kita ni ada pilihan masing-masing. Kalau saya suka yang minimal, yang simple tapi rumah kena bersih. Tapi kalau Yana sendirilah kan, sebab kadang-kadang cita rasa orang-orang muda ni berbeza sikit. Yana bagaimana pula kalau dari segi konsep kediaman rumah tu? Yana sebenarnya suka yang minimalis juga dan industrial. Sebab Yana rasa zaman sekarang ni lebih kepada yang orang kata less is more. Tak seperti dahulu yang kalau boleh satu rumah tu penuh. Yana selalu bercanggah pendapat dengan Umi. Umi Yana dia memang suka kalau lagi meriah kediaman tu. Tapi kalau Yana rasa berseri-seri lah rumah ya. Betul. Tapi kalau Yana lagi simple lagi suka. Samalah kita. Tapi sebenarnya sebelum kita nak bercerita lebih lanjut bersama dengan pakar dan juga mereka yang mungkin berkongsi idea dengan anda sekejap lagi, sebelum tu kami nak bawakan dulu ini satu bingkisan yang kami rasa boleh memberikan anda semangat untuk menghias rumah. Rumah Pangsa Puri biasa sahaja. Tapi kalau anda melangkah masuk ke dalam rumah beliau ini, pastinya anda sendiri akan terkejut. Tak sabar nak tunggu ni. Jom kita sama-sama saksikan. Silakan.
Jika dilihat dari luar, kediaman ini nampak biasa sahaja. Bagaimanapun, sebaik melangkah masuk ke dalam rumah, suasananya nyata berbeza dengan hiasan moden yang kelihatan amat kemas dan menarik. Kebiasaannya, saiz rumah skim perumahan kos rendah PPR sangat terhad. Jadi, ramai antara penghuni mengabaikan keperluan dekorasi dek keterbatasan ruang. Namun, tidak bagi pemilik kediaman Habibah Muhammad Hassan dan Muhammad Syahrul Mokhtar. Pasangan ini memilih untuk menghias rumah sejak setahun yang lalu dengan hanya menelan belanja tidak lebih daripada RM3,000. Kita orang ada bajet masing-masing kan, so kumpul duit sikit-sikit beli barang-barang dan lepas tu tengok YouTube, cuba buat sendiri benda-benda yang kita nak. Macam-macam tempat saya pergi. Selalunya rajin pergi macam barang-barang terpakai kan, tengok mana menarik saya akan beli dan saya akan cuba buat. Ubah baliklah benda kalau tak berapa elok kan, kita cuba buat. Kita pergi rumah orang kaya ke apa, kita tengok tak mampu kan. So minat dari macam itulah benda ni mungkin kita boleh buat. Walaupun benda tu murah, kalau kita buat ada cara dia cantik. Orang datang rumah ni kadang tengok, mahal kan. Tapi sebenarnya kalau kita bagi nama kedai tu, sebenarnya murah harga dia. Penggunaan perabot yang tidak banyak tapi mencukupi dan ruang yang terhad dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi keselesaan kepada keluarga serta tetamu. Ada satu part kita buat untuk khas, untuk relax punya. Satu tempat kita buat khas untuk orang datang punya, untuk nampak, untuk santai kan. Macam dia ada part lah. Tapi biar nampak menarik. Baru-baru ni saya buat sofa macam santai dari katil single bed. Ni yang kata kendak daripada hati kita sendirilah. Apa-apa ni memang kita kena planning dulu. Jangan terlampau gopoh-gopoh. Pemilihan perabot dan rona amat dititik beratkan bagi memberi kesan visual yang menarik serta ruang kelihatan lebih luas. Yang penting pandai pilih warna. Jangan terlalu banyak main warna tu bagi nampak lagi serabut tau. So biar satu colour boleh match dengan macam-macam benda. Plaster shading yang paling susah sikit sebab dia ada main macam gam and then dia fiber. Plaster shading satu hari jugalah sebab kita nak tunggu dia punya gam kering. Lepas tu kita nak cat balik, cari wallpaper yang banyak jenis. Kalau design saya minat tu dia sikit, saya tak akan ambil lah. So kalau apa silap ke apa, kita boleh ganti. Orang kata rumahku, sugarku. Yang penting bila kita balik, kita rasa selesa. Tak kira besar ke atau kecil. Gandingan idea pasangan ini telah mewujudkan ruang yang selesa dan pada masa yang sama sedap mata memandang. Saya rasa bukan saja kita, Yana, penonton pun tak percaya. Bayangkan sebuah pangsapuri biasa boleh bertukar menjadi kondo mewah. Betul. Hanya kerana mereka mempunyai idea yang tersendiri bagaimana nak menata rias ruang kediaman mereka. Betul, dan yang paling penting tu, bajet yang digunakan di bawah RM3,000 sahaja untuk keseluruhan kediaman tu. Okey, ini yang kita akan bincangkan sebentar sahaja lagi bersama dengan tetamu istimewa di studio. Tapi sebelum tu, kami nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastinya seperti yang kita janjikan sebentar tadi, Yana, kami nak bawakan kepada anda antara inspirasi dan juga idea yang boleh kami berikan untuk anda menghias kediaman anda. Memang raya dah berlalu, tapi bagi mereka yang mungkin bila dapat tahu kata sekarang ini adalah fasa pemulihan dan kita boleh orang kata menziarahi sanak saudara, mungkin masa ini juga anda memerlukan satu inspirasi baru untuk kediaman anda. Betul, dan untuk itu kita bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa di studio Wanita Hari Ini. Di hujung sana kita bersama dengan Puan Siti Hawa Ismail yang merupakan pengarah kreatif L'Oreal Home and Furnishing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Okey, dan kita juga bersama dengan Siti Mariam Samad. Apa khabar? Baik. Kejap lagi Siti Mariam akan kongsikan bersama dengan kita tentang ubah suai di kediamannya yang telah dilakukan oleh L'Oreal sendiri. Alright. Kalau kita lihat hari ini, set kita juga berbeza. Yeah. Hari ini juga kita memberikan satu sentuhan ataupun idea kepada penonton. Tapi sebagai permulaan, Puan Siti mungkin boleh kongsikan kepada penonton Wanita Hari ini. Sebelum kita nak bercerita, nak bagi tips dan sebagainya, boleh tak kita cerita dulu tentang konsep set kediaman di Wanita Hari ini? Okey. First kali sangat nervous. Kita buat less than
half an hour. Betul. Less than half an hour kita siapkan ni. Okey, apa yang you nampak konsep hari ni adalah modern contemporary. Ini adalah salah satu konsep yang orang kata sangat selamat, dia sangat homey, nampak tak? Kita mainkan dengan warna-warna yang tenang. So kalau kita tengok kita punya warna sofa ni very soft and then kita play with the carpets. Apa tak ada satu colour yang outstanding kat situ. Ada kontras sikit Yes. So apa yang menarik hari ni memang ternyata set wanita hari ini sangat berubah So direalisasikan setengah jam saja katanya. Ya betul. Sangat berbunyi. Sekejap lagi kita nak tanya tentang pemilihan perabot, pemilihan langsir dan juga pemilihan warna yang sesuai untuk kediaman masing-masing. Tetapi sebelum itu kita nak tanya kepada Siti Mariam. Okey, jenis kediaman Siti Mariam adalah Semi-D two story. okey, dan baru-baru ini telah pun diubah suai oleh L'Oreal Home Furnishing. Betul. Dalam tempoh berapa lama tu? Tak sampai setengah hari Okey. sebab L'Oreal start pukul 5 petang and then dia settle. Saya balik malam tu pukul 11 malam dia settle. Wah. Yes. Dan mungkin boleh kongsikan juga apa sebenarnya konsep yang diketengahkan dalam dekorasi itu. Okey, actually sebenarnya bila saya ambil L'Oreal Puan Siti Hawa, saya cakap dekat Puan Hawa, saya tak nak pilih apa-apa sebab saya tak pandai. So saya bagi 100% pada Puan Hawa. So semuanya Puan Hawa yang pilih and then bila saya balik tu saya nampak wow, rumah saya modern contemporary. Memang sangat cantik. Yes. Dari segi pemilihan warna, adakah tetap menyerahkan kepada Puan Hawa? Saya ada cakaplah saya nak warna sekian but Puan Hawa yang mix and match kan. Okey, baik. Ini yang kita kongsikan sekarang ini di Kaca TV. Tapi kan Puan Hawa, setiap daripada individu ataupun pemilik rumah ni pastinya mereka ni ada cita rasa masing-masing. Mereka ada pilihan tersendiri. Bagaimana sebenarnya bagi Puan Hawa sendiri kan, orang kata nak menyesuai padankan pilihan pelanggan dengan apa yang telah pun mungkin ditetapkan oleh pihak Puan Hawa sendiri. Okey, kebiasaannya untuk permulaan kita kena mengenali jiwa pelanggan kita. Penting Sangat. First kali kita kena duduk dengan dia, tengok dia apa yang dia suka, adakah dia berjiwa muda ataupun umur pun mempengaruhi. So jadi konsep yang kita nak ketengahkan tu mesti kena dengan jiwa dia. Jadi macam contoh Puan Mariam, saya tengok dia seorang yang sangat fashionable and then dia adalah seorang usahawan lah. So saya tengok dia suka benda yang mewah, yang jadi saya mudah. Bila saya datang rumah dia petang Isnin, dia panggil pukul petang pukul 5 kita datang bulan puasa. And then saya tengok rumah dia, saya kata tak apa Yam, kita buat surprise. So kita tengok ada sikit warna yang dah ada, so kita balik kita decide nak gunakan warna teal green. Dia macam hijau kebiruan. So kita mainkan colour tu untuk rumah tu dan it's totally surprise untuk dia. Yes. Boleh dikatakan 100% berubah daripada yang asal? Berubah. Memang berubah. Saya terus bagi 100% pada L'Oreal settlekan. Okey, dan pentingnya juga sebagai seorang pelanggan dan sebagai ID untuk saling berkomunikasi, terutamanya dari segi bajet. Jadi untuk Mariam sendiri, bagaimana berkomunikasi dengan L'Oreal Home Furnishing untuk memastikan bajet tu orang kata still under control, masih lagi dalam bajet kemampuan? Faham? Okey, untuk saya punya dekat rumah tu, saya tak ada cakap bajet pun. And then Puan Hawa pun tak ada dia ada tanyalah. But then saya kata Puan Hawa buat sahaja, saya akan bayar. Macam tu. So settle and then dia bagi bil, saya bayar je. Ini bagi mereka yang saya kira tidak mempunyai kekangan dari segi masalah kewangan. Tapi kita percaya juga mungkin ramai dalam kalangan penonton kita yang mempunyai keinginan. Tetapi dari segi bajet tersebut kadang-kadang sukar untuk direalisasikan. Adakah sebenarnya Puan Hawa sendiri boleh bekerjasama untuk mereka yang mempunyai bajet-bajet tertentu?
itu adalah perkara biasa sebenarnya. Mostly bila klien menghubungi kita atau datang ke ruang pamilihan L'Oreal ni, first kali bila kita dah berkenalan dengan dia, kita ada soalan-soalan yang kita akan tanya, rumah dia di mana, jenis rumah, kongsikan plan lantai. Dari situ kita dah mula memahami behavior klien kita. So apa yang dia pakai. Jadi bila kita jangan terus bertanyakan bajet. Sometimes orang akan rasa macam terkejut. Jadi kita kena pandai. Setelah kita berborak dengan dia, dia suka apa. And then last kali nanti kita mesti tanya bajet dia. Supaya kita boleh ada direction ke manakah arah design kita. Sebab every perabot sofa ni ada harga yang tersendiri. Kain ada yang berapa ringgit 1 meter, macam meja kopi ada yang 400, ada yang 5,000. Jadi sangat penting memahami bajet. Jadi di pihak L'Oreal, kita memang tak ada masalah nak berkolaborasi dengan pelanggan yang kata, okey Siti, saya ada bajet 20,000 sahaja ataupun saya ada bajet 5,000 sahaja. Kita akan usaha bantu diorang untuk ubah ruang tu dengan menggunakan bajet yang dia berikan. Mungkin bajet tu kita tukarkan warna langsir, kita katakan sofa dah ada, untuk ubah sikit mood, kita boleh gunakan throw cushion macam ni. So main sebenarnya peranan juga throw cushion ni sebenarnya. Betul. Ya, betul. Dia menaikkan seri ruang. Tak perlu kita tukar perabot semua kalau kita tidak berkemampuan. Betul. Tapi dari segi aksesori bagi ruang itu tersebut yang sebenarnya boleh dijadikan sebagai orang kata pengubah dekorasi dalam ruang ya. Dan Puan Hawa mungkin boleh kongsikan juga sedikit bagi mereka yang baru sahaja membeli kediaman, yang orang kata start from scratch, rumah itu kosong, tidak ada apa-apa. Khusus untuk ruangan tamu, di ruang tamu seperti ini, apa antara faktor utama yang perlu dititik beratkan oleh mereka di luar sana? Okey, biasanya kalau orang baru dapat kunci rumah, biasanya dia tak tahu susun atur semua. Jadi sebenarnya kita ni ada designer dalam L'Oreal ni, kita akan pergi ke site, kita akan buat detail measurement. First kali kita akan buat susun atur perabot, kita buat dia panggil 2D layout. Dekat situ kita ada space planning, furniture layout, and then ceiling, flooring. So kita dalam 2D layout tu kita susun. So pelanggan ni nampak jelas, rumah saya perlukan berapa seater apa semualah. So dia sangat membantu. Baik. Itu kalau menggunakan khidmat ID, kalau tidak kena ukur sendirilah. Ya, kita boleh ajar. Okey, kita dah lihat dah saksikan ruang ini. Ada lagi satu ruang yang saya kira cukup minimalis. Saya dan Puan Hawa akan bergerak ke ruang tersebut. Silakan. Untuk kita lihat sendiri apa yang boleh sebenarnya. Kadang-kadang kan Puan Hawa, dalam ruang rumah yang kecil seperti ruang apartmen dan sebagainya, kita masih lagi nak nampak cantik. Cuma kadang-kadang perlu ataupun penting untuk pemilik kediaman tersebut pandai menggunakan ruang yang ada. Contohnya seperti di sini. Bagaimana mungkin kita boleh jelaskan kepada penonton? Okey, kalau you tengok ruang yang ada ni, kita boleh bayangkan ruang ni mungkin satu corner, katakan rumah you kondo, masuk-masuk je kan ada satu sisi dekat sebelah kanan, kadang-kadang rak kasut kan. Jadi kita jangan biarkan wall tu kosong. Jadi kita boleh beli satu kabinet, tak semestinya kabinet yang tengoklah bajet kemampuan kita. Atas kabinet ni macam ni lah. Letak sesuatu. So bila orang masuk ada satu dekorasi di situ. Jadi dia tak nampak kosong. Dan kita boleh letak satu kerusi, satu side table. Nampak tak? Untuk dapatkan satu dekorasi yang macam ni, kita tak perlukan space yang besar pun. So jangan kita sia-siakan kita punya ruang yang sempit ke ataupun main entrance. Sometimes dekat tepi tangga ada orang selalu tinggalkan ruang tu kosong. So dia orang boleh dijadikan sebagai satu dekorasi. Kan tangga nak naik atas, so boleh dekor macam ni pun dah cukup dah. Ataupun bila kita buka pintu rumah, kadang-kadang ruang yang sempit kecil di hadapan sebelum kita ke ruang tamu, itu juga boleh dijadikan dekorasi sebegini. Sangat penting sebab welcome. Kita welcome kita punya bila orang masuk rumah kita je orang dah first tengok wow. Okey, saya setuju sebab orang kata first impression tu memang sangat penting. Dan hari ini kalau ruang ini boleh anda gunakan untuk anda hias ke ruang kediaman anda, saya percaya ia sesuatu yang memberikan nafas baru. Okey, Yana nak bersama dengan seorang lagi pemilik untuk berkongsi tentang cita rasa mereka menghias kediaman. Silakan. Terima kasih Rina. Okey, baik. Untuk tetamu kita yang seterusnya ini sudah pun berada di talian, kita bersama
dengan Encik Muhammad Farid Saadul Baharim yang juga merupakan seorang guru yang cukup meminati bidang mendekorasi kediaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cik Farid dan juga Puan Nur Fatin Nasuha binti Abdul Rahman. Apa khabar? Alhamdulillah. Itu baby kecil tu siapa namanya? Bangkawah Adam. Alhamdulillah Adam. Okey, Cik Farid, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya memula mendekorasi rumah kediaman? Okey, saya di rumah tahun lepas. Okey. Masa rumah kosong, memang tak ada buat renovation lagi. Jadi, saya ni memang minat konsep moden elegan. Okey. So, saya renovate, buat konsep elegan lah. Sebab dia nampak ringkas, nampak kemas, nampak betul-betul dekoratif lah. Aha, dan untuk konsep kediaman ini, adakah 100% idea dari Cik Farid sendiri ataupun Puan Nasuha ada memberikan idea juga? Idea saya sendiri. Saya tak bagi buat idea sebab saya tak nanti tak owner ke apa ke, sorak-sorak ke. Okey, tapi mungkin boleh kongsikan juga dari segi pemilihan warna dan juga perabot untuk orang kata membuatkan kediaman itu kelihatan lebih bukan sahaja selesa tetapi tampak mewah juga. Betul. Saya pilih hitam sebab dia warna dia macam salah satu warna yang boleh mampu wujudkan suasana mewah. Dia mampu jadi aura elegan juga. Ya. Kena pandai dengan warna lah. Kena semua gelap. Kena ada cerah sikit, ada gelap, cerah sikit. Kena nampak luas. Dan boleh saya bertanya, untuk kediaman Encik Farid ni kan, adakah desainnya memang buat sendiri ataupun menggunakan khidmat ID? Saya sendiri. Saya design sendiri semua. Saya pinjam kampus semua. Saya design sendiri. Lepas tu saya upah orang luar untuk buat kerja je. Okey, baik. Berkongsi dari pengalaman Cik Farid sendiri, apa sebenarnya antara perkara yang perlu dititik beratkan oleh mereka di luar sana yang ingin mengubah suai kediaman mereka? Okey, bagi saya lah ada 3 perkara. Yang pertama tu warna. Kena pilih warna, kena pandai combine warna tu. Jangan tak kisah warna apa, warna tekstil ke, warna tanah ke. Lebih 2-3 warna yang tepat. Kalau lebih warna-warna sangat, kita tak ada pula. Yang kedua pula ruang. Manakala kalau rumah yang kecil, macam rumah saya kecil, kena pandai main ruang. Okey. Kita nak kata berabot. Wow. Berabot dengan, betul, dengan terlalu banyak berabot tu. Yang terakhir, pengicayaan. Sebabkan rumah kami terlalu kecil, so kami menitik beratkan pencahayaan supaya ia nampak lebih luas dan tidak terlalu semak lah. Baik. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Tetapi mungkin boleh ceritakan juga kan, kalau kita lihat kediaman Encik Farid dan Puan Nasuha ni walaupun kecil tapi dia tampak besar, mewah. Mungkin boleh kongsikan tips sedikit tentang bagaimana sebenarnya untuk kita membuatkan kediaman kita itu kelihatan besar walaupun sebenarnya kecil. Okey, macam saya kata tadi, kita kata perabot. Make sure perabot tu beli yang paling penting ni. Jangan terlampau crowded sangat perabot dari rumah tu. Macam kami berdua tak beli meja makan. Kalau mana kerja, jadi kami buat top table belakang ni. Kami makan sana je. Jadi tak crowded lah kat ruang tamu ni. Kena pandai. Tetapi pemilihan warna yang digunakan juga banyak bermain dengan warna hitam kalau kita lihat kan. Tapi mungkin Encik Farid pandai menyesuaikan warna hitam itu dipadankan dengan warna kelabu dan sebagainya supaya tidak kelihatan terlalu suram. Macam saya kata tadi, kena pandai combine warna. Kalau hitam tu memang gelap. Tadi saya nak nampak dia aura dia naik, kita buat lantai hitam. Tembak apa mewah sikit, mahal sikit. Dinding kita kena cat warna cerah lah supaya ia tidak terlalu nampak sempit. So kita rumah ruang dah sempit, so kita kena cat menggunakan warna-warna yang cerah lah. Betul? Okey, dan memanglah kalau kita bercakap tentang nak mendekorasi rumah ni memang tak lari dengan orang kata bajet yang diperuntukkan. Kalau tidak keberatan, mungkin Cik Farid dan Puan Nasuha boleh kongsikan sedikit berapa sebenarnya bajet yang diperlukan untuk mengubah suai kediaman anda berdua ini? Secara keseluruhannya RM20,000. Wah, untuk keseluruhan rumah? Ya, betul. Dia murah sebab kami berdua tu beli barang, kami pergi kilang jubin, hardware,
Macam responsi ni pun datang pun kami buat sendiri. Ikut harga upah jadi penting. Tapi kami buat dengan harga tengah harga. Okey, baik. Okey. Di hujung perkongsian ini, mungkin ada apa-apa tips yang Cik Farid dan Puan Nasuha nak kongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini tentang mendekorasi dalaman rumah. Silakan. Okey, tips kami kita nak hias rumah tu macam kita tadi 3 perkara tadi, iaitu warna yang pandai, wang, kepercayaan dia. Dan terakhir kali bajet lah. Apa-apa pun kita buat, kita kena ikut bajet kita. Kalau kita tak mampu, kita buat apa yang kita mampu. Nanti ia nampak lebih selesa sebab kita nak duduk rumah kita lama kan. Betul. Saya sangat setuju. Terima kasih Cik Farid dan Puan Nasuha di atas perkongsian tadi. Okey, sampai berjumpa lagi. Bye Adam. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Tadi kalau kita lihat kan apa yang dikongsikan oleh Cik Farid dan Puan Nasuha banyak bermain dengan warna-warna yang walaupun orang kata warna yang gelap tetapi dia pandai menyusun atur dan memadankannya supaya ruangan itu kelihatan mewah dan luas. Kalau Mariam sendiri tadi memang menyerahkan 100% dari segi pemilihan warna, perabot dan sebagainya kepada ID. Tetapi adakah itu memang apa yang Mariam inginkan sebelum direalisasikan oleh L'Oreal Home Furnishing? Okey, sebenarnya memang saya sukakan bila balik je rumah kemas dan bersih. So bila L'Oreal dah buat tu, saya rasa macam magic. Sangat touch dia memang sangat magic. Inilah yang saya nak sebenarnya tapi saya tak pandai. Macam tak percaya lah. Tak percaya. So saya lebih baik saya serahkan pada yang pakar. Yes. Puan Hawa, kalau kita lihat sebenarnya bagi mereka yang mungkin ada bajet, memang dah bercita-cita untuk mengubah ruang kediaman itu, mungkin tak sukarlah. Tapi bagaimana untuk mereka yang kurang bajetnya, bagaimana boleh kita bagi tips kepada mereka ini dari segi nak menambah ataupun menyuai padankan aksesori untuk ruang kediaman supaya nampak berbeza? Okey, mostly macam saya boleh bagi diorang khidmat nasihat. So diorang boleh je datang ke L'Oreal walaupun diorang tak nak spend banyak, tetap boleh datang ke L'Oreal. So kita akan guide diorang dari segi pemilihan warna, dari segi pemilihan shape perabot. So, dan biasanya saya advise diorang bawa pelan lantai rumah dan bawa gambar rumah. Kenapa perlunya ada pelan lantai? Saya nampak reka bentuk rumah dia, jadi saya boleh advice. Jadi kalau orang kat luar sana yang rasa tak ada bajet, dia rasa bila tak ada bajet tak boleh nak cantikkan rumah, itu adalah salah lah. Sebenarnya ikut keinginan kita. Kalau kita rasa nak rumah kita kemas, nak rumah kita cantik, kita kenalah rajin browse. Macam di L'Oreal, kalau you tengok di Instagram L'Oreal, kita bukan menjual, kita mempamerkan hasil-hasil kerja, konsep-konsep idea. Jadi di situ diorang boleh dapat idea. Betul. Walaupun perabot tu kita gunakan material yang katakan nak look English, kita gunakan solid nyato. So mungkin diorang boleh dapatkan idea, design tu tapi gunakan material yang lebih murah. So nampak tak? So boleh sesuaikan dengan bajet. So kita kena ingatlah kemampuan tanya diri kita. Kalau kita kurang mampu untuk gunakan material yang agak mahal, kita ada pilihan untuk menggunakan yang sesuai dengan bajet kita. Baik. Dan sebenarnya Rina, kalau kita pergi ke Instagram L'Oreal pun, kita scroll satu persatu, memang banyak inspirasi yang kita boleh dapat. Sebenarnya ada banyak idea yang boleh kita sendiri sesuai padankan dengan kediaman rumah kita. Pilih saja idea yang mana. Betul. Dan bercakap tentang idea dan konsep juga trend. Untuk tahun 2020 ni, Puan Siti Hawa, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya yang menjadi trend masa kini? Okey, kalau macam saya tengok trend, saya lebih fokus kepada apa yang saya nak bagi kepada klien saya. At the same time, saya sentiasa buat research lah. Tapi saya suka bagi tahu dekat klien saya, kita buat satu konsep yang tak makan di zaman. Maksudnya, walaupun dia berada pada tahun 2020, tahun 2025 pun benda tu masih lagi menjadi relevant. As long as mereka pandai menyuai padankan warna, konsep. Sebenarnya saya suka mencuba sesuatu yang lain daripada yang lain. Saya suka mix and matchkan konsep. Saya tak macam kalau kata modern, minimalis. Sebab tu saya suka gunakan term modern contemporary. Kalau you tengok modern contemporary ni kan,
you boleh mix English, you boleh mix dengan perabot-perabot yang klasik. You nampak tak? Macam ni kalau you tengok dia nampak klasik warna dia, tapi shape dia modern. So kena kita sebagai designer, kita kena kreatif. Kita kena guide orang. Maksudnya kita beritahu, you jangan takut. Dia kena berani mencuba. As long as dia serasi. Saya rasa tu memang banyak sangat tips yang dikongsikan hari ini. Tapi nak tanya juga dengan Mariam, dah ada kepercayaan dengan Puan Hawa sendiri melihat kepada ruang kediaman. Ada tak lagi ruang-ruang yang dirasakan perlu perkhidmatan? Apa agaknya ruang yang paling ingin diubah selepas ini? Okey, ruang yang seterusnya adalah kitchen lah. Yes, itu adalah tempat kesukaan wanita untuk memasak semua. So, next adalah kitchen. Kita nak L'Oreal buat kita punya kitchen pula. Okey, mungkin dah ada konsep yang Mariam inginkan ataupun macam mana? Saya suka tengok gambar-gambar. So, saya akan share lah dengan Puan Hawa, dan Puan Hawa, I know dia memang sangat pakar, dia boleh buat. Dan kalau kita lihat sebenarnya pengalaman daripada Puan Hawa sendiri memang boleh merealisasikan apa saja impian pelanggan-pelanggannya. Tapi nak tahu juga, adakah sebarang promosi ataupun mungkin bagi mereka di luar sana yang menakkan perkhidmatan daripada L'Oreal Home Furnishing? Okey, disebabkan PKP baru ni, jadi kita tak dapat nak beroperasi dengan maksimum. Jadi apa kita buat, bila kita sekarang dah boleh ni, kita keluarkan banyak package tau. So package yang sangat menarik sekarang ni adalah package makeover living hall yang bernilai RM20,000. Apa yang pelanggan dapat dalam package ni, diorang dapat, kita akan bagi free design, free site visit, free transport. Kita designkan ruang tamu mereka, tapi RM20,000 ni sebenarnya mereka dapat 3 seater sofa, 2 seater sofa, single chair ataupun ottoman, meja kopi, carpet, side table, perhiasan dinding, langsir dan wallpaper. Memang package ni kalau dibeli secara loose, mungkin bajet dia boleh cecah RM30,000. Tapi yang istimewanya, sesiap ini kita buat macam package combo. You beli secara combo, tapi pihak L'Oreal yang akan fikirkan semua. Kita akan pergi site visit, kita akan lukiskan plan lantai, ada session memilih bersama-sama. Boleh pilih sofa sendiri? Custom made, any shape. Dia bukan ready made. Curtain boleh pilih kain. Sofa you tunjuk je, saya nak sofa saya shape-nya macam ni. Saya nak macam ni. So kain nanti buka-buka buku kan. Okay, curtain-nya nak macam ni, wallpaper-nya beribu-ribu pilihan. Dan tempoh package ni berapa lama? Kita dah start package ni daripada 1 hari bulan 6. So kita buat sepanjang Jun. Tapi sekarang ni sambutan memang sangat menggalakkan. Tapi kita sebabkan ramai yang order, jadi kita minta tempoh 40 hari untuk siapkan proses makeover tersebut. Saya kira bagi mereka yang mungkin ada perancangan untuk masuk ke rumah baru dan sebagainya, ini peluang anda untuk mendapatkan sentuhan yang ternyata berbeza, memberikan satu ketenangan lah. Sebab kalau orang kata kalau inspirasi dekor ataupun kediaman rumah ni nampak cantik, kita sendiri sebagai tuan rumah memang rasa seronok je duduk rumah tak nak keluar. Betul lah macam yang Cik Farid katakan tadi, rumahku syurgaku. Okey, baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mariam dan juga Puan Siti Hawa di atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada penonton wanita hari ini. Yana, jangan lupa lepas ni hias rumah. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastinya kita berada dalam segmen tajaan. Hari ini kami nak kongsikan tentang kehebatan produk daripada Jamu Jelita. Tak lain tak bukan kita bersama dengan Nur Atira Samsudin yang sudah pun bersama kita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Rina, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Semakin berseri-seri ya Atira? Baik. Sama Rina pun. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak terus kongsikan kepada penonton kita tentang produk-produk yang dibawakan oleh Jamu Jelita untuk WHI Extra. Silakan. Terima kasih Rina. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu anda ucapkan. Rina, kalau kita ni Rina, bercakap pasal hujung minggu, anda percaya kita mesti dah ada plan kita tersendiri nak buat apa hari ini. Pasti. Nak pergi mana, apa yang kita tak boleh buat weekdays, inilah waktu yang kita nak buat pada waktu weekend. Dan bercakap pasal plan Rina, Aizra sebenarnya cukup kagum dengan rakyat Malaysia. Kita, daripada kita ni PKP ni,
sekarang dah PKPP, Ya. pun punyalah ramai orang. Belum lagi di restoran ataupun di kedai-kedai yang kita tahu memang tempat yang tak lain tak bukan food court mesti ramai orang. Restoran memang orang beratur punya panjang. Dan yang paling penting kalau kita dapat lihat kita pergi isi minta ke petrol pump tu yang mana drive thru yang panjang orang queue untuk beli makanan sebenarnya Rina. Dan katanya tak nak cakap sebenarnya kita ni mengamalkan konsep tak kisahlah kita kena beratur panjang apa pun asalkan kita dapat makan dia Rina. Dan saya tahu hari ni yang bila kita bercakap pasti ada yang tengah tengok wanita hari ni menyaksikan kami dan berkata bahawa inilah plan aku kejap lagi. Tapi ingat tak nak kongsikan sesuatu, tengok apa yang tak nak kongsi hari ni. Yang mana tak percaya situasi macam ni Rina, bukan Adira saja yang selalu perasan, tapi boleh tengok sendiri kejadian yang mana kita ni kalau bercakap pasal makan, bercakap pasal craving, aneka jenis makanan atau minuman, kita memang tak boleh nak tahan-tahan nafsu makan kita. Walaupun kita tahu tak sihat, tinggi kalori, manis, boleh menyebabkan berat naik, makan fast food, tinggi kolesterol dan sebagainya, tapi kita masih makan. Lepas tu mulalah kita ni ada masalah lama sangat mengerak dalam toilet tu, tak puas membuang dia Rina. Sebab kita ada masalah susah lawas sebab kita makan berlebihan dan perut terasa tegang, perut jadi berat, tak selesa, lesu dan yang paling parah apabila berat badan meningkat. Dan seperti kita tengok di Kajian TV Rina, kami nak kongsikan benda yang mana ada masalah makan berlebihan sehingga menyebabkan susah lawas, mengerak dalam toilet. Anda boleh makan 15 sebagai solusi yang mana bahan di Kajian TV anda boleh lihat kami formulasikan khusus untuk anda yang mana pengguna 15 bantu melancarkan sistem pengadaman, bantu singkirkan lebihan makanan dan bantu kita dapat bentuk badan yang lebih menawan agar kita ni Rina tak ada lagi masalah dekat office tu, perut tu tegang, dia rasa tak selesa, makan macam-macam, kadang-kadang tu sampai 2-3 hari baru membuang, ada yang seminggu tersimpan. Dan anda percaya Rina, sebenarnya bila kita terlalu banyak simpan dalam perut ni tak elok. Itu yang badan kita jadi lesu, kita cepat mengantuk dan yang paling parah kita akan mengalami masalah penambahan berat badan. Dan percaya hal ini menjadi kerisauan buat semua. Jadi anda boleh amalkan Lemon Plus ni yang mana Rina harga cuma RM59.90. Ada 20 secik, boleh guna selama 20 hari punya penggunaan. Dan anda yakin kalau anda rasa mahal, anda boleh segera ke kios kecantikan atau kedai jamu sebab harga lebih murah daripada harga asal. Tapi nak tahu juga cara pengambilannya bagaimana, sebelum atau selepas makan? Bagus soalan Rina. Cara pengambilan Lemon Plus sesuai diamalkan sejurus selepas makan berat. Anda sarankan sejurus selepas makan berat boleh amalkan Lemon Plus ni. Dan yang paling penting dia bersih secik, anda boleh bawa ke mana-mana tak jadi masalah. Dah pergi mall makan tu, makan jenis jenis makanan, mancoh saja Lemon Plus ni dengan menggunakan 150 ml air, satu secik. 4 hingga 8 jam kemudian anda akan singkirkan lebihan makanan yang tidak diperlukan, yang tidak orang kata apa berlebihan dalam badan tu kita akan singkirkan supaya kita ni ada badan yang lebih cergas, lebih terasa ringan, badan tak berat ke sana sini dan penting rasanya sangat sedap. Ini adalah produk Lemon Plus yang saya kongsikan. Itu tentang Lemon Plus. Kan kalau kita lihat dekat sebelah Tira tu ada Bengkung Ratu. Mungkin kita nak kongsikan Bengkung Ratu? Bengkung Ratu adalah produk yang anda percaya bila kita ni pergi shopping baju kadang-kadang buat wanita atau lelaki kita akan ada mengalami masalah fit di bahagian perut tiba-tiba. Beli baju dah saiz kita dah tapi bila pakai ketat dekat perut, ketat dekat pinggang atau tahu ramai yang ada masalah jadi dah membazir kita beli baju betul. Jadi saya nak bantu anda yang mana ada masalah seperti yang akan kongsikan tadi, anda boleh cuba produk Bengkung Ratu dari Jamu Jelita yang mana kita formulasikan dan kita sediakan khusus untuk bantu anda dapat ukur lilit pinggang idaman. Dan kalau dapat lihat kita sediakan 3 butang cangkuk. 3 butang cangkuk boleh pakai untuk selesai. Dan kita sediakan juga 4 tulang besi supaya lebih grip untuk bantu anda kalau dapat lagi perut yang lebih cantik, pinggang yang ada shape. Dan yang paling penting penggunaannya cukup selesa. Boleh pakai untuk tidur dan boleh pakai untuk lakukan apa je jenis aktiviti sebab kita gunakan fabric kain yang cukup selesa, sedap peluk. Dan yang paling penting boleh dipakai laki dan wanita berharga RM37 sahaja. Belum ada lagi di pasaran untuk serendah harga RM37 sahaja ni. Dan pastinya orang kata nak mendapatkan keputusan ataupun hasil yang lebih baik, boleh juga kita gunakan Bioshape Body Lotion, betul tak? Betul tu Rina, sebab tu hari ni ada bawa produk yang melengkapi satu sama lain seperti Bioshape Body Lotion. Nak lebih berkesan, kita dah singkirkan lebihan makanan, singkirkan toksin dalam badan dengan Lemon Plus. Kita pakai pula bengkok, bagi ada shape badan lebih orang kata apa, ada ukur lilit. Kita pakai Bioshape Body Lotion, kawasan masalah seperti ada masalah lembik-lembik yang menggerebek di perut, di pinggul, di lengan dan juga di seperti kawasan masalah lain. Boleh pakai Bioshape Body Lotion ni sebelum kita pakai bengkok. Dan mana penggunaan Bioshape Body Lotion ni
kemas, dia bau wangi, dan yang paling penting penggunaan Bioship Body Lotion ni boleh juga rawat masalah stretch mark ataupun kesan rekahan kulit yang selalu terjadi. Selalu bila kita ni ada masalah kulit menggelepek ataupun lembek ni, dia pasti akan ada stretch mark. Jadi anda boleh pakai Bioship Body Lotion ni yang harga dia cuma RM35 saja, Rina. Okey, bagaimana cara untuk dapatkan kesemua produk ini, Atira? Okey, secara ringkasnya Nia akan kongsikan kalau anda nak ada badan menawan, jangan lupa dapatkan Lemon Plus. Nak ada ukur lilit pinggang idaman, dapatkan Bengkok Ratu. Dan untuk mendapatkan kepesanan yang lebih berganda, pakai Bioship Body Lotion sekali dengan Lemon Plus dan Bengkok Ratu ni untuk bantu anda lebih mudah berfashion, lebih mudah bergerak diri, lebih berkeyakinan diri. Dan untuk barang pertanyaan boleh hubungi 019 307 1289. Atira ulangi 019 307 1289 dan dapatkan produk jamu jelita di kedai di kios kecantikan, di kedai jamu dan belian secara online di www.jomai.my ataupun di shopee.com.my/jamujilita.my. Baik, terima kasih banyak-banyak Atira atas perkongsian yang saya kira cukup bermakna untuk mereka yang berada di luar sana. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi ya. Terima kasih, Rina. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, sekejap lagi kita akan bersama kembali dengan Yana dan juga Adi Six Sense. Jadi, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di WHI Extra. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Izinkanlah aku untuk mengucap tobat sebelum kembali pulang kepadamu. Ampunkan diriku, ya Allah. Aku manusia penuh hanya padamu tempat memohon doa. Sucikan setiap hitam di hatiku sebelum berhenti nafasku. Fitrahkan jiwaku, ampunkanlah hilafku, ampunkanlah setiap dosa-dosa. Terangkan jiwaku, berikanlah ridho-Mu, tunjukkanlah jalan menuju cahaya-Mu, ya fitrahkan jiwaku, ampunkanlah silapku, maafkanlah setiap dosa-dosaku. Terangkan jiwaku, ampunkanlah maafku, berikanlah jalan menuju cahaya-Mu. Oh, oh, oh.
Persembahan daripada Adi Six Sense, lagunya Fitra. Satu lagu dengan orang kata bergenrekan ketuhanan juga ya. Bagaimana mendapat idea dan inspirasi ini? Sebenarnya lagu ini dibuat Abang Jo yang buat lagu ni. Lagu ni dah lama dibuat dan kebetulan lagu ni sesuai dengan time raya, nak raya hari tu. Kita rekod sebelum raya dan lepas tu kita keluarkan time raya sebabkan sesuai untuk hari raya lah sebenarnya. Tapi kalau dari segi liriknya dan penceritaannya, Fitrah, itu sebenarnya mesej yang nak disampaikan itu apa? Sama seperti kita selepas Ramadan kan selalu kita akan bercakap kita akan kembali fitrah. Jadi mesej dari lagu ini sebenarnya mesej macam mana kita minta ampun ke Tuhan, minta untuk dosa, hapuskan dosa untuk kita kembali fitrah di bulan Syawal. Macam tu. Kalau kita lihat sebenarnya Adi macam dah lama tak muncul dan kembali untuk lagu Fitrah ini. Sepanjang tempoh berdiam diri itu, adakah masih lagi orang kata aktif dalam dunia seni ataupun ada sesuatu saya sebenarnya banyak di belakang tabir, banyak buat lagu untuk orang dan banyak kompos. Banyak kan untuk tempo-tempo itu saya juga siapkan untuk album solo juga dan album Six Sense juga dan ada beberapa projek-projek yang lain. Okey, tak adalah berdiam diri saja kan. Dan rencananya, plannya untuk album solo dan album untuk Six Sense itu keluar bila? Mungkin akan keluar album solo dulu insya-Allah dalam kalau sempat tahun ni kita keluar tahun ini dan album Six Sense tengah recording semua. InsyaAllah kalau sempat tahun depan akan keluar. Tapi apa mungkin dari segi perbezaan untuk membezakan antara Adi Prio dan juga Adi Six Sense? Mungkin banyak yang untuk album solo saya ni banyak lagu-lagu religi semua. Semua memang lagu religi dari sebelum ni Ku Cinta Mati, ini Fitrah, kemudian insya-Allah ada semua tentang religi semua. Okey, dan mungkin ada komposer ataupun penulis lirik yang Adi sendiri ingin bekerjasama dengan selepas ini? Antaranya siapa? Sebelum ini saya teringin bekerjasama sebenarnya dengan komposer-komposer baru. Jadi saya lebih menggalakkan komposer baru yang siapa yang nak bekerja sama dengan saya akan saya alurkan. Ini mesti ramai komposer yang tengah dengar sekarang ni. Sebab untuk album solo ini banyakkan saya memakai komposer lain. Okey. Saya akan bekerja sama dengan orang dan kebanyakan ada yang baru, ada yang lama juga. Kalau sebelum ni pernah dengar Adi pernah berduet dengan Aida Jebat untuk lagu Pinjamkan. Tapi ada tak perancangan untuk album solo nanti ada juga lagu duet? Duet tapi dengan lelaki. InsyaAllah. Dah boleh bagi tahu ke atau masih rahsia? Boleh sebenarnya, tak ada itu. Tapi dia adalah artis bawah naungan kita orang dulu. Dan saya ajak dia duet untuk lagu religi ini. InsyaAllah masuk dalam album tu juga. Baik, tak sabar nak tunggu album Adi itu. InsyaAllah. Okey, untuk lagu Fitrah ni, bagaimana kalau ada dalam kalangan penonton sekarang ni yang nak mendengar? Di manakah boleh mendengarnya? Dia boleh dekat YouTube. Untuk setakat ini masih dekat YouTube dan insya-Allah nanti next akan ada dekat semua platform digital. Kalau di YouTube itu yang sekarang ni lah musik video. Kita baru keluarkan musik lirik ini sebabkan tak sempat nak semua kan sebab kita PKP Jadi sementara kita akan baru siapkan ini dulu. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Adi. Mudah-mudahan berjaya setiap impian dan juga perancangan yang bakal dilaksanakan. Terima kasih. Ada rezeki nanti datang bawa geng pula. InsyaAllah. Kita promo oleh Six Sense pula. Betul. Okey, baik. Kepada anda, terima kasih kami ucapkan kerana sudah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Dan Isnin nanti akan kembali di Wanita Hari Ini dengan topiknya jodoh pilihan sendiri atau pilihan keluarga lebih bahagia. Sendirilah fikir. Okey, selamat berhujung minggu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini
bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi sekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,